So kita sambung semula tentang beberapa rumus utama yang perlu diketahui oleh para pelajar di dalam menyelesaikan masalah open channel. Okay, seterusnya saya ingin memperkenalkan the cheesy formula. So cheesy ni sebenarnya nama orang juga. So dua dua equation yang akan kita perkenalkan hari ini, satu cheesy dan satu lagi ialah Manning equation. Okay, kedua-duanya adalah untuk mengira kadar alih atau sebagainya. Oleh itu kita melihat satu-satu dulu. Kita melihat cheesy formula. So ini gambar rajah ini menunjukkan anggapan mudah tentang bagaimana formula ini dibentuk. Uniform flow can occur in long straight runs of constant slope and constant channel cross-section. The water depth is constant at y equal y naught. So masa y equal y naught tu adalah ketinggian inilah. Okay. So and then the velocity is constant at v naught. Maksudnya had laju juga kita kata steady, tidak berubah-ubah, v naught. The slope b s naught equal to tangent theta, where theta is the angle the bottom makes with the horizontal considered positive for downhill flow. From Bernoulli equation, the head loss become this one. So yang ini saya rasa para pelajar telah memahami perkara ini. Walau bagaimanapun saya akan cuba terangkan dengan keadaannya dengan cepat. So jadi kita kata equation ini para pelajar telah faham lah. Ini adalah equation yang kita gunakan ketika mengira major loss dan minor loss. Jadi andai kata kita mempunyai keadaan seperti ini. So kita ada point 1 di sini, kita ada point 2 di sini. Dan kita menggunakan Bernoulli equation. So Bernoulli equation ni rumus dia apa? P over rho G campur V square over 2G campur H ataupun campur Z. Ini bergantung kepada equation lah. So jadi kalau kita melihat di sini, kita kata pressure akan sentiasa atmospheric pressure. So jadi kita kata pressure sama dengan kosong lah. Okay. So kemudian kita kata velocity kita kata adalah constant. So kenapa kat sini saya tulis kosong? Bukanlah membawa maksud velocity kosong. Tetapi velocity ni maksudnya kalau velocity inlet dengan velocity outlet adalah sama. So dia akan jadi macam gini kan. Ni P1, ni P2, rho G campur V2 square over 2G campur H. Okay, campur losses. So jadi kita kata amount di sini dengan amount di sini sama, selalunya kita akan cancel out. Itu yang dimaksudkan dengan kosong di sini. Okay, saya cuma nak tulis cepat je lah. Sebenarnya ada nilai tetapi kita kata dia akan cancel out lah. Dan kita ada ketinggian pada Z1 dan kita ada ketinggian pada Z2 dan kita campurkan dengan losses. Okay, jadi setelah daripada equation tersebut, kita boleh rearrange equation tersebut. Kita boleh menulis HF sama dengan Z1 tolak Z2. So kalau Z1 tolak Z2 ni membawa maksud ketinggian 1 ditolakkan dengan ketinggian 2. So dia sama dengan Y. Itu yang kita buat sama dengan Y. Okay. So jadi kita kata kemudian dengan beranggapan bahawa tangent theta, kita tahu bahawa tangent theta sama juga dengan Y over X. Oleh itu kita boleh menulis Y sama dengan tangent X. Dan tangent X di sini, panjang X ini, okay, selalunya kita akan berikan satu nilai L. Okay, so jadi kita boleh menulis losses akan sama dengan S0 over S0 times L. Kerana selalunya kita kata slope ini, tangent theta di sini akan reflect kepada slope. Okay, slope ini kita kata rumus simbol dia adalah S0 ataupun S sahaja. Okay, kerana apa? Kerana di dalam open channel, aliran berlaku sekiranya ada kecerunan. Kalau awak buat parit tu sama rata, tidak ada perbezaan tinggi, air awak akan statik. So jadilah kolam pula. Dia tak jadi open channel. Okay, so that. Okay, so kemudian kita kata kita kembangkan lagi pengiraan ini.
Iaitu kita kata kita ketahui bahawa rumus untuk major loss boleh dikira dengan rumus ini. So kita kata HF sama dengan F F darab L over D V square over 2G. So rumus ini kita telah belajar dalam fluid mekanik 1. So kita namakan dia sebagai major loss lah. Okay, so saya harap pelajar dapat alert tentang rumus ini. Saya tidak akan ulang. Okey, so selepas itu apa yang berlaku, kita kata kita equalkan. So kita ada HF di sini dan dalam masa yang sama kita ada HF di sini. So jadi maksudnya kita ada dua nilai HF, kita boleh equalkan. So jadi kalau kita equalkan, okey, kita boleh dapat nilai ini. So kerana apa? Di sini kita ada nilai V, betul kan? So nilai V di sini kita masukkan nilai B0, B0. Kerana had laju inilah yang mengalir di dalam aliran ini. Okay, so saya harap pelajar tidak terkeliru kenapa? Kerana ada pelajar satu ketika dulu dia kata, ni dah kosong ni. Okay, kat sini cuma mungkin cara penulisan saya tersilap. Ini bermaksud kita kata kita cancel out. Had laju kalau kosong maksudnya air tidak mengalir. Okay. Dan lagi satu yang kita kena faham, di sini kita hanya ingin mengeluarkan rumus ini. Okay. Kemudian kita akan mergekan dengan rumus ini, kita buat persamaan serentak. So di dalam rumus yang kedua, kita dapati bahawa ada nilai velocity untuk kita isi. Oleh itu, sekiranya kita selesaikan dua equation ini, katakan ini equation 1 dan ini equation 2, kita boleh membuat rumus berkenaan dengan velocity adalah seperti ini. So kita ada 8G over F kuasa 1/2, hydraulic radius 1/2 dan S0 kuasa 1/2. Kemudian kita dapati daripada rumus tersebut, nilai 8G over F di sini adalah constant. Maksudnya ia bergantung kepada bentuk parit tersebut. Oleh itu, ia diringkaskan oleh seorang saintis bernama Cheezy dengan menggunakan C factor. Okay, maknanya after his name lah, mengikut nama dia Cheezy itu C. So dia letak C factor. So C factor secara rumusnya adalah seperti ini. 8G over F kuasa 1/2. So jadi kalau diringkaskan pengiraan, kita boleh menulis V di sini sama dengan C factor darabkan dengan RH dan didarabkan dengan S0 kuasa 1/2. So kenapa di sini kita mengira nilai velocity? Kita tahu bahawa kadar alir sama dengan A darab V dan sekiranya kita tahu nilai V, kita boleh mengira apakah cross-sectional air. Dan kalau kita darabkan A dengan V, kita boleh mendapat kadar alir yang melalui sesebuah open channel tersebut. Okey, boleh nampak hubungan di antara dua perkara ini. Okey, di sini mungkin pelajar akan tertanya-tanya, ini mana datang hydraulic radius ni? Okey, di sini kita kata kita ubah nilai gravity, nilai diameter di sini kepada hydraulic diameter. So kalau kita masukkan, kita boleh mendapat 8 kerana kita tahu tadi hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic radius. So jadi 4 darab 2 akan jadi 8. So itu yang kita keluar 8 di sini. So saya harap pelajar boleh cuba pengiraan ini di rumah nanti. Okey, ini adalah rumus. Okey, saya teruskan kat sini. So jadi untuk mengira kadar alir, kita tahu bahawa Q sama dengan A darab V. So kita masukkan nilai V yang kita dapat, C RH S0 kuasa 1/2 dan rumus inilah yang dikenali sebagai Cheezy formula. So first developed by the French engineer Antoine Cheezy in conjunction with his experiment on the Seine River and the Courpellet Canal in 1769. So nilai C dikenali sebagai Cheezy coefficient
Okay, dia mempunyai satu nombor yang berunit, dengan unit dia adalah feet ataupun meter kuasa 1/2 over S over second. Okay, dan nilai C ini kita ambil daripada tabel. Kerana nilai C ini adalah koefisien, so ia ditetapkan dengan menggunakan experimental. Maksudnya walaupun kita kata ada rumus di sini, tetapi selalunya engineer akan comes out dengan nilai apa nama tu, experimental. Okay, contoh. Oh, saya tak tunjuk, ada tabelnya nanti. Okey, contoh di sini. Kita katakan kita ada a straight rectangular channel is 6 feet wide and 3 feet deep and laid on a slope of 2 degree. The friction factor is 0.022. So, oleh kerana soalan ini adalah satu soalan mudah, dia beri awak nilai friction factor. So, friction factor ni apa? Dia adalah nilai F yang kita gunakan sewaktu kita mengira major loss. Okay, daripada equation kita tahu nilai C sama dengan square root 8G over F. Jadi kita masukkan nilai F adalah 0.022. Cuma di sini yang perlu pelajar berhati-hati ialah nilai G di sini adalah nilai gravity. So selalunya nilai gravity kita akan guna 9.81 meter second square kerana gravity adalah acceleration. Tetapi sekiranya unit yang digunakan adalah British unit, iaitu kaki, feet. So nilai gravity perlu diubah kepada, normally kita akan ambil 32.2 feet second square, feet over second square. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat berhati-hatilah. Walaupun dalam soalan nanti saya akan beri nilai dalam unit SI, maksudnya dalam unit meter per second. Cuma kebanyakan tutorial berkenaan dengan open channel ini masih lagi menggunakan British unit. Kerana kita pun beli rumah, kita jual rumah ke apa, masih lagi menggunakan kaki. Okay, so maksudnya buka 22 kaki dan sebagainya, kita tak menggunakan meter. So jadi maknanya ada sesetengah perkiraan ataupun keadaan yang kita masih lagi menggunakan British unit. Okay, jadi kemudian kita ingin mengira kadar alih. So jadi kita boleh imagine bahawa kita ada rectangular slope di sini dengan lebar kira-kira 6 kaki dan kedalaman air mungkin 3 kaki. So jadi kita kata kita ada rumus ini yang perlu kita selesaikan. Okay, A di sini adalah cross sectional area. So air kita beranggapan memang setinggi 3 meter. So jadi kita ada 18. So kemudian kita mengira tadi nilai C di sini kita dapat 108. So kita masukkan nilai C. Dan kita perlu mengira nilai RH, hydraulic radius dan juga slope. So RH kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Okay, cross sectional area dibagikan dengan weighted parameter. So jadi kita kira area di sini adalah 6 darab 3. So kita dapat 18. Weighted parameter adalah 3, 6 dan 3. So kita ada 12 di sini. So kita boleh dapat 1.5 kaki. So S2, S0 di sini adalah slope. So ia adalah sama juga dengan tangent. So kita ingat S0 sama dengan tangent theta. So jadi kita masukkan tangent 2 darjah, kita boleh dapat nilai. So kita masukkan semua sekali nilai, kita boleh dapat kadar alih adalah 450 kaki cube, kaki persegi over second. Okey, so di dalam sekiranya soalan adalah dalam bentuk SI unit, tidak ada apa-apa yang perlu diubah. So memadai untuk kita memasukkan nilai. Cuma kita perlu berhati-hati dengan nilai gravity. So di dalam SI unit, nilai gravity adalah sama juga 9.81 meter per second. Okey, seterusnya. So nilai cheesy formula tidak banyak digunakan. Selalunya orang prefer untuk menggunakan Manning equation. Kedua-duanya adalah sama, adalah equation untuk mengira kadar alih.
So jadi sekarang ni kita cuba melihat equation, Manning equation. Okay, when discharge remain the same and depth does not change, then we have uniform steady flow. In this condition, the surface of water is parallel to the bed of the channel. To make sure water flow inside the channel, it must have certain angle of inclination or the channel slope. So yang ni yang saya katakan, untuk memastikan bahawa ada flow, ada aliran, kita perlu ada kecerunan atau kecondongan. Dan ini dikenali sebagai channel slope. Dan slope ini boleh ditunjukkan dengan beberapa cara. Pertama, kita kata an angle. So ini yang ditunjukkan dalam soalan yang pertama tadi. Kita kata mungkin 2 degree, 3 degree dan sebagainya. Selalunya angle di sini adalah kecil. Orang akan beri 0.5, 1, 2. Jaranglah orang letak 15, 16, 25. Nanti jadi air terjun pula. Okay, so jadi selalunya orang akan beri angle yang agak landai, tapi kita kata air boleh mengalir dengan mudah. Okay, yang paling common kita beri dalam bentuk degree ataupun kita beri dalam bentuk peratus. 1%, 2%, nanti saya terangkan, ataupun kita diberi dalam bentuk fraction. So maknanya fraction tu adalah 0.01 atau 1 in 100 dan sebagainya. So nanti dalam contoh kita akan melihat. Tetapi rule of thumb yang awak kena tahu di sini, rumus asasnya ialah yang kita kata slope ini adalah membawa maksud tangent. So maksudnya idea dia ialah kalau 1% di sini mungkin kita boleh ubah kepada 0.01. So kalau diberi nilai 1% di sini memadai, kita kata sama dengan 0.01, ataupun kita boleh tulis dia sebagai 1/100. Dan kita boleh ingat bahawa kalau 1/100 ni adalah reflect tangent, oleh itu dia akan reflect kepada bentuk segitiga, 1 di sini dan 100 di sini. So ini adalah angle. Itu sebab kadang-kadang orang akan tulis 1 in 100. Maksudnya berlaku penurunan 1 meter untuk setiap 100 meter panjang. So maksudnya kalau kita buat parit yang panjang, kerana parit kita kata bukanlah sekadar depan rumah kita saja. Dia mungkin sepanjang sepanjang jalan raya yang kita lalui dan sebagainya. Okay, so jadi kita kata dia untuk setiap 100 meter akan berlaku penurunan 1 meter. So itu yang dikatakan 1 in 100. So dia bergantung kepada keadaan dan sebagainya. Kerana ini adalah cara kita menunjukkan nilai di dalam soalan. Okey, diringkaskan cerita, Manning equation juga mempunyai cara pembentukan equation dia sama seperti Chezy equation. Oleh itu, cuma kita kata ia lebih kepada pengiraan yang berdasarkan unit SI. Kita telah masukkan nilai gravity dan sebagainya. Okey, kerana kalau kita lihat pada Chezy equation, kita masih lagi nilai ada 8G dan F dan sebagainya. Oleh itu nilai ini yang kita selesaikan awal. Manning menyelesaikan awal perkara ini. So kita ringkaskan cerita. Manning equation boleh ditulis sebagai ini. Okay, so kita ada V sama dengan 1/N. RH hydraulic radius kuasa 2/3 didarabkan dengan slope kuasa 1/2. Okay, rumus kita kata saya bahagikan supaya mudah. Kita bahagikan kepada dua keadaan, sama ada SI unit ataupun British unit. So sekiranya SI unit, gunalah rumus 1/N. Sekiranya British unit atau English unit, kita gunakan 1.49. Bezanya ini sahaja. Okey, kita pergi kepada rumus ini. So V sama dengan 1/N RH darab S, di mana V di sini adalah velocity of flow in a channel dalam unit meter per second. So nilai N di sini adalah channel surface roughness. Okey, selalunya nilai N di sini akan diberi di dalam soalan. Dan sekiranya awak membuat kajian berkenaan dengan perkara ini, nilai N kita perlu dapatkan daripada eksperimental.
So maksudnya kita kena ukur kawasan tersebut, kita kena define roughness yang ada di situ dan kemudian kita akan tentukan. So nilai RH di sini, nilai RH di sini adalah hydraulic radius dan nilai S di situ adalah slope of channel. Okay. Dan di dalam rumus British unit juga masih lagi rumus yang sama, cuma awak kena berhati-hati, kita tidak menggunakan 1, kita menggunakan 1.49. Yang lain masih lagi sama. Okey, ini adalah contoh nilai N value. So nilai ini berbeza berdasarkan jenis open channel yang kita ada. Ia bermula daripada common lab material. So maksudnya lab material seperti plastik, copper, glass, sama ada steel atau sebagainya mempunyai nilai N yang tertentu. Sehinggalah kepada keadaan yang lebih yang lebih realistik. Contohnya kita ada brick in cement mortar and float finish concrete, concrete pipe. Kita ada satu nilai. Dan seterusnya kita ada natural channel with light brush katakan. Ataupun kita kata natural channel with heavy brush. Maksudnya banyak rumput dan sebagainya, tall grass and reed dan sebagainya. So akan mempunyai nilai N yang tertentu. Kerana halangan yang ada pada permukaan open channel menyebabkan kadar alir akan semakin perlahan. So kita kena ingatlah rumus yang kita cari itu adalah rumus V, rumus velocity. So jadi maksudnya sekiranya had laju semakin kecil, so velocity pun akan menjadi semakin velocity semakin kecil, kadar alir juga akan semakin kurang. Okey, seterusnya kita rumus untuk kadar alir. Mudah sahaja, kita tahu bahawa kadar alir sama dengan A darab V. Oleh itu, kita masukkan nilai A di dalam rumus tersebut. Selalunya, kita akan masukkan nilai A dengan cara mendarabkan A dengan R. Kerana apa? A adalah cross-sectional area air dan dia lebih dekat dengan hydraulic radius. Maksudnya dua-dua dalam unit meter. Maksudnya dalam unit yang menunjukkan, dalam nature yang menunjukkan panjang. Area, lebar darab tinggi, hydraulic radius akan reflect akan reflect panjang. So selalunya buku akan couplekan A dengan hydraulic radius. Okay, so unit Q adalah meter cube per second dan kadang-kala orang akan namakan kadar alir tersebut sebagai normal discharge. Okay, kemudian setengah pengkaji dia akan rearrange rumus tersebut menjadi ini. Okay, dia akan menjadi AR kuasa 2/3 sama juga dengan NQ over S kuasa 1/2. Kerana apa? Kerana rumus ini dia menunjukkan nature yang berbeza. So AR left hand side di sini, AR kuasa 2/3 dia akan menunjukkan channel geometry. Maksudnya dia akan tunjuk berapa cross sectional air yang mengalir, hydraulic radius yang berapa mana. Dan di right hand equation maksudnya NQ over S kuasa 1/2 ini akan menunjukkan flow properties. Kerana apa? N adalah roughness. Maksudnya kalau open channel kita tu kasar, tentulah aliran akan menjadi turbulent atau sebagainya. Kalau Q kadar alir tu tinggi, so air akan berjalan dengan laju dan sebagainya. So S adalah slope. Maksudnya jika open channel kita tu curam, tentu akan menghasilkan had laju yang tinggi. So jadi kita kata di sebelah kiri akan lebih kepada reka bentuk pipe, reka bentuk open channel tersebut, manakala yang di sebelah kanan adalah lebih kepada properti aliran. Okay, ada setengah buku dia akan concludekan many equation seperti rumus ini. Kerana dia melambangkan dua keadaan, dia menggambarkan dua nature pengiraan.